Lalat merupakan jenis serangga dari keluarga Diptera yang mempunyai lebih daripada 80,000 jenis. Allah telah menciptakan lalat sebagai serangga yang menyukai sesuatu yang buruk, najis dan busuk seperti bangkai, memakan nanah dan kudis serta suka kepada sesuatu yang kotor. Lalat juga merupakan serangga yang boleh terbang. Lalat makan dengan memuntahkan air liurnya keluar dan menyerap semua dan separuh daripada makanan ke dalam perutnya melalui belalainya. Lalat merupakan serangga yang boleh menyebarkan penyakit kepada manusia disebabkan oleh cara pemakanannya dan juga sifatnya yang sering terbang ke tempat yang kotor seperti ke tandas, tempat sampah dan sebagainya. Lalat juga telah disebut dalam Al-Quran. Lalat ialah haiwan yang sangat unik. Allah telah mendatangkan lalat sebagai perumpamaan di dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Seterusnya pendapat ulama tafsir mengenai perumpamaan lalat. Menurut pandangan Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini bahawa Allah SWT memperingatkan tentang rendahnya berhala-berhala dan kebodohan akal para penyembahnya. Maka dari situlah Allah SWT membuat perumpamaan tentang apa yang disembah oleh orang-orang yang jahil kepada Allah SWT dan menyekutukannya walaupun segala yang diseru selain Allah SWT atau seluruh berhala bersatu untuk menciptakan seekor lalat pun mereka tidak sanggup. Maka tidak sewajarnya lah seseorang itu mensyirikkan Allah. Hal ini kerana lalat ini merupakan satu serangga yang umum yang mana ia mempunyai taburan yang meluas di pelosok muka bumi. Oleh hal yang sedemikian, sekiranya serangga umum yang mudah didapati pun belum dapat diciptakan oleh manusia, apatah lagi untuk menciptakan sesuatu yang lebih ganjil. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan manusia serta menzahirkan mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Ibnu Katsir turut menjelaskan lagi perumpamaan lalat sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap kaum kafir yang menjadikan berhala sebagai sembahan dan berhala yang mereka sembah tidak dapat menciptakan seekor lalat yang hina lagi kotor. Sehinggalah betapa lemahnya berhala mereka dan betapa sesatnya mereka yang menyembah berhala. Tambahan lagi, lalat juga boleh dirumpamakan dengan orang yang tidak boleh memilih lingkungan yang baik untuk dirinya sendiri dan selalu memilih lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, sama seperti lalat yang selalu berada pada tempat yang kotor. Sudah banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibuktikan oleh sains tentang kebenarannya. Salah satunya adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa minuman yang terjatuh lalat di dalamnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menenggelamkannya terlebih dahulu lalat tersebut sebelum mengeluarkannya daripada minuman. Kajian saintifik telah mendapati bahawa lalat akan mengeluarkan unsur-unsur kecil dari jenis enzim yang dinamakan bacteriophages, iaitu suatu organisma kuman yang merosakkan hidupan lain. Kuman tersebut mempunyai bentuk yang sangat kecil iaitu bersaiz panjang 20-25 meter mikro. Sebagai contoh, lalat dalam penguraian bangkai haiwan dan tumbuhan. Sebagaimana kita tahu, bangkai-bangkai haiwan dan beberapa tumbuhan herba yang telah mati lazimnya mengalami penguraian oleh beberapa jenis lalat. Sebenarnya, dalam proses penguraian ini, jasad berkenaan menjadi makanan kepada berengga atau bentuk belum dewasa bagi lalat. Sekiranya tidak ada bantuan lalat pengurai ini, maka bangkai haiwan atau tumbuhan berkenaan akan tinggal kering ataupun menimbun di persekitaran, yang mana akan menyebabkan berlakunya persekitaran yang kotor. Meskipun kita melihat di sini lalat itu kotor, tetapi peranan yang dilakukannya adalah sangat penting. Kesimpulannya ialah masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan atau tanpa dicelupkan akan memberikan hasil yang berbeza, di mana ianya membenarkan sabda Nabi SAW bahawa pada sayap lalat itu terdapat penyakit beserta penawarnya. Secara kesimpulannya, perumpamaan di dalam Al-Quran berkenaan dengan lalat merupakan satu kemujizatan yang dapat mendidik akal fikiran manusia yang lebih terbuka dan berfikiran ke hadapan supaya dapat menambahkan lagi ketakwaan kepada Allah. Lalat merupakan serangga yang hina dan sangat kecil, namun manusia tidak mampu mempunyai kuasa yang mustahil untuk menciptakan kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa kelemahan manusia dalam menciptakan sesuatu walaupun dikurniakan akal fikiran oleh Allah.
Amsal atau perumpamaan yang diungkapkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan lalat membuka ruang kepada kita untuk bertafakur, iaitu dengan cara merenung dan berfikir sejenak tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Perumpamaan lalat di dalam Al-Quran adalah sebagai peringatan kepada setiap manusia tentang kewujudan Allah yang maha bijaksana dan berkuasa dalam menciptakan sesuatu. Perkara tersebut sekaligus jelas menunjukkan tentang kemujizatan Al-Quran, yang mana ianya tidak hanya sebatas tata bahasanya, tapi Al-Quran mencakupi semua perkara, termasuklah gaya ilmiah yang digunakan dalam membahaskan pelbagai perkara, termasuklah serangga. Inilah merupakan salah satu dari keindahan-keindahan uslub Al-Quran yang penuh dengan kemujizatan. Sekian.